بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni majhudun فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلنا كلهن مثل ذلك، لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته هل عندك شيء؟ قالت لا إلا قوت الصبيان. قال فعلليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وبات طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، أو كما قال. Hadis sahih muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia satu orang laki-laki jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia sampai di depan Nabi, dia kata inni majhud. Laki-laki ini kata sesungguhnya aku tengah susah, tengah lapar. Majhud makna dia tak ada apa, perut kosong. Itu makna majhud. Satu orang laki-laki pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai depan Nabi, dia kata inni majhud. Dia kata aku ni susah, tak makan apa, perut lapar. Fa arsala ila ba'd nisa'ih. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus kata kat dia, hang pi rumah aku jumpa isteri aku. Bila laki-laki ni sampai di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, maka kata isteri Nabi, wallazi ba'athaka bil haqq ma 'indi illa ma. Isteri Nabi kata dekat Nabi, dia kata ya Rasulullah,
demi Allah, Tuhan yang membangkitkan kamu menjadi rasul yang sebenar. Ma indi illa ma. Dia kata tak ada apa di rumah kita ni melainkan hak ada ayam aja. Satu orang mai jumpa Nabi, dia abang dia miskin, dia susah, perut lapar. Maknanya nak minta tolong, kot Nabi boleh bagi dia makan sikit. Nabi terus kata, jom pergi rumah aku. Bila sampai di rumah Nabi, Nabi kata dekat isteri dia, ada apa-apa ke makanan ke apa boleh bagi dekat dia ni? Dia ni orang miskin, dia ni orang susah, dia tak makan tak tahu berapa hari, perut dia lapar. Ada apa-apa boleh bagi ke dia? Isteri Nabi kata, demi Allah, Tuhan yang membangkitkan kamu menjadi Nabi yang sebenar, di rumah kita tak ada apa. Kalau ada pun ayak saja. Begitu. Summa arsala ila ukhra. Kemudian Nabi kata, tak apa, jom pergi rumah isteri hak satu lagi. Nabi ada ramai isteri. Dah rumah ni tak ada apa, jom kita pergi rumah lain pula. Bila sampai di rumah isteri yang satu lagi, faqalat mithla zalik hatta qulna kulluhunna mithla zalik. Kemudian pergi rumah hak satu lagi, macam tu juga jawapan dia. Isteri Nabi hak nombor 2 ni pun kata lagu tu juga. Dia kata, ya Rasulullah, demi Allah, di rumah kita tak ada apa. Kalau ada apa, ayam aja. Pergi rumah satu lagi, lagu tu juga jawab, ya Rasulullah, demi Allah aku beritahu, di rumah kita tak ada apa. Kalau ada, ayam aja. Sehingga kan Abu Hurairah kata, kulluhunna mithla zalik. Abu Hurairah kata hampir semua isteri Nabi di rumah tak ada apa. La wallazi ba'athaka bil haqq ma indi illa ma. Semua jawab sama aja. Demi Allah, di rumah kita tak ada apa. Kalau ada pun ayat saja. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bila dah tengok lagu tu, Nabi bawa sahabat ni, bawa lelaki-lelaki ni balik mai ke masjid. Sahabat-sahabat lain duk ada, Nabi kata depan depa. Nabi kata, "Man yudhifu hadzal lailah?" Nabi kata, siapa yang boleh terima dia ni jadi tetamu untuk malam ni? Nabi mula sekali, kalau boleh dia sendiri nak tolong. Ni Nabi. Kalau boleh, Nabi sendiri nak tolong orang susah ni. Tapi sebab tak upaya daya, oleh kerana tak ada apa, Nabi bawa ni sahabat hak susah ni, bawa pergi di depan sahabat-sahabat Nabi hak lain ni. Nabi kata, "Man yudhifu hadzal lailah." Nabi kata, siapa yang sanggup terima orang miskin susah hak tak makan ni untuk jadi tetamu dia malam ni? Faqala rajulun minal ansar. Satu orang sahabat daripada kalangan Ansar, dia kata, ana ya Rasulullah. Sahabat ni kata, saya ya Rasulullah. Tak apa, mai rumah saya. Fantalaqa bihi ila rahlih. Maka dia pun bawa ni sahabat hak semawa pergi rumah dia ni, dia pun bawa kawan ni, bawa pergi ke rumah dia. Faqala li imra'atih. Bila sampai di rumah dia, dia kata dekat isteri dia, ni sahabat Ansar ni, bawa pergi rumah. Bila sampai di rumah, dia kata ke bini dia, akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ni bukan tetamu kita, ini tetamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong muliakan dia. Kalau tetamu kita pun kita kena muliakan. Ini ke pula bukan tetamu kita, ini tetamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni bagi pihak Nabi, tolong jaga dia ni, tolong muliakan dia ni. Dia ni tetamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat lain, dia kata, qala li imra'atih. Dia ni kata kepada isteri dia, hal indaki syai'. Bila bawa kawan ni pergi rumah dia, dia tanya bini dia. Dia kata, ada apa-apa ke di rumah kita ni? Adakah apa-apa benda kau boleh bagi makan dekat dia ni di rumah kita? Qalat. Jawab isteri kepada sahabat Ansar ni, dia kata, la illa quta sibyani. Dia kata, tak ada apa. Kalau ada pun, dia kata sedikit makanan, tu pun untuk anak kita. Ni hak tadi ni pergi angkat tangan dekat Nabi ni, yang kata ana ya Rasulullah. Bila Nabi kata siapa boleh terima dia ni, bawa balik pergi rumah, bagi dia sikit makan kerana dia ni dah tak makan berapa hari. Dia ni angkat tangan, dia kata ana ya Rasulullah, saya. Dia sukarela minta nak pergi rumah dia, nak pergi makan.
Nabi duk ingat, sahabat-sahabat lain duk ingat, kok dia ni ada makan banyak di rumah, ada lebih makanan banyak di rumah, maka kerana tu dia suka rela nak bawa pergi rumah dia. Rupa-rupanya dia pun serupa, miskin juga, susah juga, makanan tak ada juga di rumah. Yang ada pun sikit qut sebian ni. Bini dia kata makanlah hak anak kita nak makan punya, itu saja yang ada. Qala, maka kata sahabat Ansar ni, dia kata fa'allilihim bi syai'. Dia kata tak apalah, kalau dah macam tu, dia kata minta tolong satu. Buatlah apa-apa benda yang boleh anak kita ni jadi ghalib, terlupa nak makan. Fa'allilihim bi syai'. Hang buatlah apa pun yang boleh membuatkan anak kita ni jadi ghalib, terlupa makan. Pasal apa? Pasal makanan ni kita bagi dekat dia ni, dekat tetamu Nabi SAW ni. Tuan-tuan, hadis ni dia nak beritahu dekat kita satu benda, bahawa yang kata sahabat Nabi ni bukan sahaja Nabi mereka jaga, orang yang jadi tetamu Nabi pun mereka jaga. Kerana Nabi buat lagu mana pun tak apa. Anak kita hang buatlah lagu mana pun ikut pandai hang lah buat, bagi mereka ni ralik main ke macam mana ke, otek mereka bagi lena. Makanan ni bagi makan dekat tetamu Nabi. Wa iza aradul asya fanawwimihim. Dia kata kalau sekiranya anak teringat nak makan malam, dan dudui bagi lena tu. Wa iza dakhala dhaifuna fa'atfi istiraj wa arihi anna na'kul. Dia kata saat lagi bila tetamu ni masuk main nak makan, saat lagi dia kata padam lampu agak bagi malap-malap sikit, tunjuk kat dia seolah-olah kita dah makan dah. Ni nak jaga tetamu Nabi ni, nak jaga tetamu Nabi ni, yang pertama anak tak makan pun tak apa, yang kedua kita sendiri pun jangan tunjuk kata kita ni muka kita ni lapang tak makan lagi. Tunjuk dekat dia seolah-olah kita ni dah makan dah. Padam lampu bagi agak malap sikit supaya dia tak perasan tengok muka kita ni muka orang lapang ke tak ke. Dia kata padam lampu wa arihi anna na'kul, tunjuk macam kita ni dah makan dah. Faqa'adu wa akala dhaif. Maka bila tetamu mai, depa pun duduk di tepi-tepi dia, pasang lampu agak bagi malap sikit, wa akala dhaif. Maka tetamu ni pun makanlah hidangan yang disediakan. Dia pun tak tahu cerita. Dia tak tahu cerita, kata makanan yang dia makan tu, anak kawan tu pun lapang tidur tak makan. Dia tak tahu hak dua orang tuan rumah ni pun tak makan, makanan tu bagi dia makan semata-mata kerana dia tetamu Nabi SAW. Wa bata tawiyaini. Kata Abu Hurairah, maka dua-dua suami isteri ni malam tu tidur dalam keadaan perut kosong. Falamma asbaha, bila bangkit pagi esok, ghada 'ala Nabi SAW. Sahabat Ansar tadi cepat-cepat nak pergi jumpa Nabi SAW dengan tujuan nak pergi cerita ke Nabi apa yang jadi malam tadi. Faqala Nabi SAW, bila sampai dekat Nabi, Nabi kata laqad ajiballah min sani'ikuma bi dhaifikum al-lailah. Sampai depan Nabi tak ada nak cerita, tiba-tiba Nabi kata sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala rasa kagum, rasa bangga dengan hang suami isteri kerana kamu boleh menjaga tetamu Allah Subhanahu wa taala malam tadi. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita bila baca ayat Quran, bila baca hadis Nabi, satu benda kita nak kena pasang ke diri kita. Terbuatkah kita apa yang dibuat oleh sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in? Yang tu kita tanya diri kita. Benda ni dicatatkan, benda ni direkodkan di dalam hadis sahih, muttafaqun alaih. Semua ulama yang mengumpulkan hadis, baik Al-Bukhari, baik Muslim, baik Ibnu Majah, baik An-Nasai, baik At-Tirmizi, baik Abu Daud, semua sekali sepakat mengatakan ini hadis sahih. Cerita tentang kisah seorang sahabat Nabi, sahabat Ansar, yang menjaga tetamu Nabi sampai macam tu sekali. Sanggup ke kita buat
macam mana yang dibuat oleh sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Bukan dia ni seorang, banyak sahabat Nabi yang serupa macam ni. Daripada situ tuan-tuan, dapat kita tahu kedudukan kita di mana. Daripada hadis-hadis yang macam ni dapat kita tahu taraf kita di mana. Daripada hadis-hadis yang macam ni baru kita dapat tahu agama kita ni terang mana. Daripada hadis-hadis yang macam ni barulah kita tahu iman yang kita kata ada dalam diri kita ni setara mana. Mudah-mudahan hadis yang macam ni kita baca, dia membawa keinsafan kepada kita dan mendorong kita supaya lebih lagi memperbaiki mana-mana kelemahan yang ada dalam diri kita, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 16. Bahrul Mazi jilid 16. Muka surat 108. Muka surat 108. Bab ma jaa fi zahadati fi dunya. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan benci kepada dunia. Itu terjemahannya. Itu terjemahan kepada perkataan az-zahadah ataupun zahid ataupun orang kata zuhud. Perkataan zuhud ataupun perkataan az-zahadah itu diterjemahkan sebagai benci dunia. Maka kita kena tengok sekali lagi apa yang dimaksudkan dengan benci dunia. Kita kena tengok baru kita faham apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Ketahuilah saudaraku, bermula benci dunia dan tidak berkehendak kepada dunia itu adalah satu martabat yang mulia daripada beberapa martabat orang yang ahli ibadah. Kita tak apa nak hambat sangat dunia ni, dia kata ini satu sifat baik. Siapa yang dalam diri dia ada satu sifat dia tak hambat sangat dunia, dia tak loba, dia tak jadi tamak dengan dunia, itu satu sifat baik. Maka ialah yang ni benci dunia itu menyebabkan kasih akan Tuhan. Bila dunia ni tak besar sangat dalam hati kita, kita sayang Tuhan. Kalau dunia ni terlampau besar dalam diri kita, Tuhan dia duduk nombor 2, dunia duduk nombor 1. Dan menyenangkan hati dan mendatangkan bagi yang bencikan dunia itu kebajikan. Dia kata kita kalau tak hambat sangat dunia, hati kita lapang. Tapi kalau kita jadi orang yang hambat dunia, hati kita tak lapang, hati kita serabut. Hari-hari duk fikir pasal harta, hari-hari duk fikir pasal serabut. Kalau kita jadi satu orang yang tidak menghambat dan tidak terlampau mengejar dunia, hati lapang. Usaha macam biasa, setakat mana Tuhan bagi redha, hati lapang. Begitu. Dan dia kata tertolak daripada mudarat. Kalau kita tak ada dalam hati kita ni rasa tamak sangat ke dunia, kita tak kena mudarat. Tapi kalau dalam hati ni ada tamak, kita akan ditimpa mudarat. Dan memasukkan orang yang macam tu ke dalam syurga, maka telah diberitahu oleh ulama akan pengenalan zuhud ataupun bencikan dunia itu. Dengan kata ulama, ialah tidak berkehendak akan barang yang lebih atas hajat daripada rezeki yang halal. Itu maksud yang kata benci dunia. Benci dunia tu ialah kita tak cari benda yang lebih daripada hajat. Keperluan kita tak kat mana, dapat banyak tu cukup. Kalau lebih lagi duk mai, alhamdulillah. Nama kata nak hambat sampai jadi dak sekali-kali. Maka itu kita ada zuhud dalam hati. Dan tersebut di dalam hadis Nabi SAW berkhabar kepada kita akan hakikat zuhud ataupun hakikat benci dunia itu. Iaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Abi Dzar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala az-zahadatu fid dunya laysat bitahrimil halal wala ida'atil mal walakin az-zahadatu fid dunya an la takuna bima fi yadayk awsaqa mimma fi yadayillah. Diriwayatkan kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Dzar radhiyallahu anhu. Tuan-tuan,
Abu Zar ni manusia yang kalau dia cerita pasal zuhud, dia zuhud sungguh. Abu Zar mati, saya nak kapan dia pun tak ada. Abu Zar mati, kain nak kapan dia tak ada. Bini menangis. Kalau ada, jubah dia duk pakai itulah selai. Jubah tu aja ada selai, jubah pakai tengkuk sampai ke betis aja. Kepala nampak, kaki nampak. Nak cari selai lagi kain, nak buat katuk kepala, tak cukup kain. Pasal apa? Dia bukan tak kerja, dia kerja. Dia kerja, dia boleh duit, dia tolong orang. La ilaha illallah. Bukan kata Abu Zar ni tak kerja. Bukan kata Abu Zar ni tidur melengkang di masjid. Bukan kata Abu Zar ni jenis tak tahu nak usaha. Bukan kata Abu Zar ni jenis manusia macam tu. Tapi Abu Zar ni dia kerja, dia dapat hasil. Hasil tu dia pergi tolong orang. Kerana dia melihat orang lain lebih perlu daripada dia. Oh, tak jadilah kita nak pergi jadi macam Abu Zar ni. Tapi mereka ni, sahabat-sahabat Nabi yang macam ni, mereka boleh pi sampai ke tangga tu. Mereka bukan main-main. Mereka sungguh-sungguh buat benda ni. Sehingga mati Abu Zar ni, mati, tak ada apa. Nak kapan dia tu kain selai, jubah selai tu aja yang ada pun. Begitu. Maka kata Abu Zar, Nabi SAW bersabda, ya bermula zahid pada dunia ataupun bencikan dunia itu bukannya mengharamkan yang halal. Abu Zar nak perang benda ni. Jangan kata, duk faham kata Islam suruh kita benci dunia. Tak mau langsung dunia ni. Sampai benda yang halal atas dunia pun tak mau. Itu sudah melampau. Itu sudah ekstrim. Agama tak suruh macam tu. Sampai benda halal pun tak mau. Sampai kerja pun tak mau. Sedangkan kerja ni dibuat benda yang tak salah kerana nak cari rezeki. Bukan sahaja buat kerja tu dibenarkan oleh agama, bahkan disuruh oleh agama. Sampai kerja pun tak mau. Nak duduk zikir aja dalam masjid. Itu salah faham tentang az-zahadah ataupun tentang zuhud. Abu Zar, manusia yang sangat zuhud. Abu Zar yang seorang yang zahid ini, Abu Zar kata apa? Dia kata jaga baik-baik. Dia kata yang dikatakan az-zahadatu fid dunya laisat bitahrimil halal. Abu Zar kata Nabi bagi tahu dekat aku, yang dikatakan zuhud itu bukan bermakna kita sampai mengharamkan benda halal. Jaga baik-baik. Yang halal, masya-Allah, jalan. Begitu. Yang ni bukannya apa benda daripada hartamu yang di dalam tanganmu tidak dimakan, tidak dipakai dan tidak digunakan pada apa-apa, maka itu dinamakan zuhud atau dinamakan benci dunia, yakni menganggap sebagaimana haram pada syarak. Bukan macam tu dia kata. Sampai pakai baju elok sikit tak mau. Pakai baju elok bukan saja tak salah, bahkan pakai baju elok tu disuruh oleh agama. Nabi SAW sendiri bagi tahu, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala ni maha cantik. Allah suka kepada kecantikan. Orang Islam disuruh pakai baju elok-elok. Setidak-tidaknya setahun sekali masa nak semayang raya disuruh pakai baju baru yang cantik-cantik. Oh, pergi kata kita ni pergi jadi orang kuat agama sampai tak mau pakai baju baru, sampai tak mau pakai baju elok, sampai nak pakai baju bagi nampak serobos-serobos, nak bagi nampak kocok, nak bagi nampak macam kita ni tak mau dunia, nak bagi nampak macam kita ni fikir akhirat saja. Kalau tujuan pakai tu kerana nak bagi orang kata kita ni kuat agama, lagi kamu. Maka Abu Zar Al-Ghifari dia jelaskan benda ni. Jangan ada orang salah faham, dia kata. Dia kata yang ni tidak boleh diambil, digunakan dia. Jangan sampai benda hak halal pun tak mau nak ambil guna, tak mau nak ambil pakai. Jangan sampai macam tu. Itu salah. Dan juga bukannya zuhud pada dunia ataupun bencikan dia itu, iaitu tiada dinafkahkan harta itu pada apa-apa. Bukan kata zuhud ni, zuhud sampai jadi tak ada duit, sampai tak boleh nak infak harta pada jalan Allah. Tuan-tuan, orang Islam susah ni dah, tak tahu nak abang merata. Sudahlah orang Islam susah. Dia main tsunami ni, orang Islam dah yang ramai kena. Ingat. Malam ni pun bukan duduk tunggulah Pak Ustaz nak cerita pasal tsunami, kan? Duduk dengar ramai dah orang kata. Tapi dia ni nak kata apa? Ada orang bila bercakap pasal tsunami, dia fokus tsunami ni dari segi bala. Tuhan buat turun main bala. Pasal apa? Pasal puak-puak ni pergi duduk mandi tak senonoh di pantai.
Itu satu kupasan. Bercakap pasal tsunami saja, macam-macam benda boleh bercakap. Kita nak ulas cara negatif pun boleh, kita nak ulas cara positif pun boleh, kita nak ulas macam mana pun boleh. Bukan masalah tsunami saja, berapa macam benda duk jadi dalam dunia lah ni. Bukanlah ni daripada dulu lah, tapi akhir-akhir ni menjadi-jadi. Soal gempa bumi, soal banjir, soal ribut taufan, soal tanah runtuh, soal gunung berapi duk tunggu masa nak meletup dan sebagainya. Ini semua benda di luar daripada kawalan manusia. Yang orang duk kira tanah ayam api angin ni. Tanah ayam api angin ni kecil-kecil kita boleh kontrol dia. Dia besar kita lari daripada dia. Tanah kecil-kecil kita boleh hidup menyangkui, tanam kacang lendiak, kacang kelisa belakang rumah. Tanah kecil-kecil kita boleh buat lagu tu. Tanah tu bila dia bergegar, jadi gempa bumi, kita tak boleh buat apa. Ayak sikit-sikit kita boleh duk takung buat kolah, ambil ayak semayang dan sebagainya. Hujan sikit-sikit kita seronok dan sebagainya. Dia mai dalam bentuk banjir besar, habis, tak boleh buat apa. Api kecil-kecil kita boleh duk guna buat masak, makan dan sebagainya. Dia mai kebakaran besar, lari, tak boleh buat apa. Angin sikit-sikit kita duduk dalam masjid hangat, buka kipas angin, tak ada kipas angin, berasa tak boleh mengaji dan sebagainya. Dia mai ribut taufan, tak boleh buat apa. Benda ni baik gempa bumi, banjir, tanah runtuh, ribut taufan, gunung berapi, ni semua benda ni beyond our control. Orang putih kata di luar daripada kawalan kita. Allah Subhanahu wa taala kontrol benda-benda ni semua. Tuhan nak buat mai benda-benda ni dalam bentuk apa, itu Tuhan punya suka. Allah Subhanahu wa ta'ala ikut hukum dia, kun fayakun. Tuhan kata jadi, jadi. Kalau Tuhan kata angin ni jadi ribut, jadi ribut. Kalau Tuhan kata ayak ni jadi banjir, jadi banjir. Kalau Tuhan kata api ni jadi kebakaran hutan rimba, jadi terbakar. Kalau Tuhan kata gunung yang orang duk ambil gambar pemandangan buah di rumah dia, Tuhan kata jadi gunung berapi, jadi, tuan-tuan. Semua tertakluk di bawah hukum Allah, hukum kun fayakun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apapun yang jadi di dalam dunia ni, dia nak tunjuk satu. Dia nak tunjuk kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nak bagi tahu dekat manusia bahawa cerita tentang kiamat mesti percaya. Kita duduk baca Quran bulan puasa, kita duduk baca Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam surah At-Takwir. Ini cerita ni lah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-'isharu 'uttilat wa idza al-wuhushu hushirat wa idza al-biharu sujjirat. Ila akhir ayat, panjang ayat ni. Allah kata idza syamsu kuwirat, apabila matahari tu digulung. Tuan-tuan, kita baru tengok ombak laut gulung mai. Matahari nak kena gulung macam mana? Wa idzan nujumu kadarat, apabila bintang hak kita tu tengok banyak tu dia berambuk jatuh mai ke bumi ni. Tuan-tuan, nak kata apa? Hak Tuhan sebut ni nak jadi bila Allahu a'lam, Tuhan tahu. Lah ni dia hantar mai bunga-bunga, signal, tanda-tanda isyarat yang menunjuk kata Tuhan boleh buat apa hak Tuhan sebut dalam Quran. Tuhan tunjuk sikit dulu. Sikit tu 130,000 orang angka rasmi yang mati. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila bukit-bukit dihancurkan. Bukit yang kita tengok berdiri megah, tegak, tak bergoncang tu, bukit tu Tuhan kata suyirat, hancur jadi debu. Wa idzal 'isharu 'uttilat, dan apabila unta-unta bunting tak dipedulikan. Kita, kalau kita hari ni bela lembu bunting ni jaga lebih daripada lembu hatat bunting. Pasal apa? Pasal kita tahu no, dia nak omai lagi satu rezeki lagi dekat kita. Tapi bila dia mai kejadian-kejadian yang Tuhan sebut tadi, matahari Tuhan gulung, bintang jatuh mai dua bertabur, bukit habis jadi hancur, hang mailah unta buntin ke, lembu buntin ke, apa ke, dia tak peduli dah. Kawan saya duk jadi konsul muda di Chennai, India. Chennai ni Madras lah. Dia jadi vice konsul di sana.
Ni dia telefon mai ustaz, dia kata India pun teruk tuan-tuan. Pekerja di Pelita Nasi Kandang 22 orang yang adik-beradik mati. Seorang tu 9 sekeluarga mati. Mak dia, ayah dia, bini dia, anak dia, adik dia, 9 orang mati. Dapat tahu lembut lutut, tak boleh buat kerja. Nak buat apa tuan? Esok kawan tu pula dapat panggilan daripada sana, keluarga dia pun kena jumlah 22 orang yang adik-beradik di sana kena. Tuhan dia hantar mai satu benda lumpuh tuan-tuan, lumpuh. Kita yang dengar ni pun lumpuh. Kawan yang kena berat mata memandang, berat lagi bau yang nak pikul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kawan saya yang konsul muda di Chennai ni, dia kata ustaz, dia kata jadi ombak besar Fukui pantai Chennai ni. Dia kayuh rendah ustaz. Dia kata saya duk teringat balik ni hak ustaz duk mengajar kaset, hak saya duk dengar ni. Dia kata ustaz, dia jadi macam cerita hari kiamat ni. Ayat Quran kata wataran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kamu tengok manusia bila berlaku kiamat ni jadi lagu orang mabuk, lari pi utara patah balik selatan, canggah pi timur, tikam mai ke barat, tak tahu nak pi ke mana. Dia kata jadi depan mata macam tu. Ni hak mak duk tarik anak kecil, anak rebah dah. Anak rebah dah, dia duk heret lagi. Budak tu berguling di atas tanah ni, berdarah satu badan. Mak tak sedang dah, dia duk kira nak lari, tak tahu pi ke mana. Tangan anak tak lepas. Tapi anak tu duk berguling, dia tak sedang. Dia ingat anak duk lari ikut dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Quran sebut kiamat itu bukan 10 kali ganda, bukan 100 kali ganda. Hak kata tsunami ni, tak tahu berapa kali ganda nak jadi, manusia tak boleh buat apa. Wa idzal wuhushu husyirat, dan apabila menatang liang dikumpulkan. Menatang liang yang selama ni tak boleh tengok orang nak terekam, nak faham ni, mai duduk sebelah kita, dia pun tak seliuk nak makan kita. Tuan-tuan, lagu orang Kuala Muda duk cerita lah, bila jadi macam tu, ikan melambung naik atas pantai ni, dia naik bertabung, mereka tak tahu nak kutip dah. Ikan apa nyawa kita ni dulu. Dia jadi macam tu. Wa idzal biharu sujirat, dan apabila lautan dipanaskan, Tuhan kata. Macam mana ayat laut nak jadi panas ni, macam mana Allah yang mengetahui. Tuan tengok dalam surah Al-Infitar, Allah sebut idzas samaa'un fatarat, apabila langit terbelah. Hak duk jadi ni bumi terbelah. Hak duk jadi ni bumi terbelah. Kiamat esok, Tuhan kata idzas samaa'un fatarat, apabila langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, dan apabila kawakib berselerakkan jatuh. Ni segala bintang, bulan, planet berambung jatuh. Wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan fujirat, dia meluap naik. Dia meluap naik. Duk pergi mandi di Batu Feringgi, di Tanjung Bunga, dia apa ni, berapa kali dah duk turun pergi mandi, tak pernah tengok pergi jadi macam tu. Tak ada angin, tak ada hujan, tak ada ribut, tak ada apa, tiba-tiba dia main ombak daripada jauh tu nampak makin besar, tak ada lari tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, benda-benda ni semua akan jadi. Wa idzal qubur bu'thirat, dan apabila kubur dibongkarkan. Jadi di mana tuan-tuan? Di Aceh. Di Aceh, tanah perkuburan tu dia bongkar keluar habis mayat dengan kain kapan duk terapung ni. Hak lama cara lama, hak baru cara baru. Pasal ombak tu dia kaut macam mana Allah yang mengetahui. Dia punggah keluar habis mayat ada dalam kubur tu. Dia bercampur ni mayat hak simpan berapa lama dah dengan hak mati kerana yang ombak ni, dia bercampur habis tak tahu hak mana tadi. Kita melihat kejadian ini sebagai satu peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, nak suruh manusia mengaku, beriman, percaya bahawa kiamat hak duk turun mai ayat dalam Quran punya banyak ni akan jadi. Hak ni baru sikit Tuhan tunjuk. Kalau manusia masih tidak mau percaya, tak tahu macam mana nak jadi. Tsunami, yang kata tsunami, tak pasal-pasal kita bincang kat Jepun habis semua. Tak pasal-pasal. Gempa bumi, ledakkan gunung berapi, tanah runtuh, boleh menjadi punca kepada berlaku tsunami.
Ni hak baru ni jadi, tsunami hak baru ni jadi 26 hari bulan Disember tahun 2004 ni, dia kata lebak dia 200 km. Lebak. Ombak tu lebak dia 200 km. Sini di mana dulu? Nak sampai Kuala Lumpur. Lebak dia, duduk turun duduk main ni. Tinggi dia, masa dia duduk tengah-tengah lautan, tinggi dia setengah meter aja. Pasal apa? Pasal dia dalam. Laut dalam, maka timbul di atas air setengah meter aja. Tapi bila dia main dekat dengan pantai, keadaan makin cangkat, ombak tu dia julang naik sampai 15 meter tinggi. Pokoknya. Manusia hanya mampu buat kajian, sukat, ambil kira lagu tu aja. Nak halang tu tak boleh. Pasal apa? Kun fayakun. Ni harus cerita nak cari alat teknologi apa semua ni, bukan nak menghalang dia, bukan bertujuan nak menghalang dia. Bertujuan untuk apa? Kalau boleh dan lari awal. Kalau tahu awal lari. Bukan cerita nak lawan dia, cerita nak lari. Berapa million, berapa billion nak kena buang duit untuk nak pasang alat tu semua tak tahu. Tapi bukan nak lawan dia, sebab tak boleh lawan. Sebab benda ni kun fayakun. Tak boleh lawan. Pasang tu tujuan apa? Tujuan amaran awal dapat, suruh semua orang clear. Rumah semua lari pergi ke tempat tinggi. Demikian manusia melutut di depan Allah Subhanahu wa ta'ala bila Allah mentakdirkan berlaku satu-satu benda. Kelajuan dia duk main tu, kelajuan dia tu sampai mencicah 800 km sejam. Kita naik kereta lari 120 pun ekor sorban pergi cucuk hidung kawan belakang dah. 120. 800 km sejam, tuan-tuan bayangkan macam mana dia main, macam mana dia hampuk orang ada tepi pantai, macam mana yang jadi di Aceh itu. Itu pengajaran sangat besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kajian yang orang buat, dia kata tsunami ni kalau nak ikut kajian, dia hanya akan berlaku dalam tempoh masa 250 tahun sekali. Kalau ikut kajian, profesor-profesor yang buat kajian tentang benda ni, dia kata tsunami ni kalau nak jadi 250 tahun sekali jadi. Tengok-tengok jadi ni bila? Baru aja jadi di Alaska. Last sekali tu 1964. Tiba-tiba tahun 2004 jadi pula. Tak sampai pun 100 tahun. Menyalahi. Segala kajian, segala ilmu yang ada ni menyalahi. Pasal apa? Pasal hukum Allah sudah masuk. Kun fayakun. Tuhan mau bagi jadi, dia tak payah tunggu 250 tahun. Lah ni Tuhan boleh bagi jadi. Hari-hari kita duk baca dalam surah Mak, hari-hari TV duk bagi tahu, CNN duk abang, TV kita duk bagi tahu apa semua. Kita baca apa dia kata? Kesan daripada hak jadi itu. Paksi bumi bergegang, tuan-tuan. Bumi kita duduk di atas satu paksi, paksi itu tak bergenjak, tapi bergegang dia. Tahan ni tsunami yang baru jadi ni. Beberapa buah pulau kecil sekitar Sumatera hilang. Pulau hilang. Aceh tinggal halus. Pulau yang masih ada bergenjak daripada kedudukan asal dia, bergenjak api yang paling jauh daripada Sukat, bergenjak sampai 20 meter daripada tempat asal. Benda ni tuan-tuan, benda ni dia nak bawa kita pergi satu aja. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Maha Besar. Yang kata alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam ni. Alam ni dia buat sekali bagi jadi macam ni. Habis manusia jadi. Kubur-kubur di sekitar Aceh terbongkar kena. Sampai hari ni angka mencicah, angka rasmi 130,000 orang yang pasti mati. Tapi pihak Amerika Syarikat berdasarkan maklumat risikan dia kata angka ni sebenarnya boleh pergi 200,000 orang. Angka ni boleh pergi 200,000 orang. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Satu benda yang kita sangat insaf dengan kejadian ini. Sangat kita insaf. Semalam punya berita TV3 di Phuket. Jumpa satu budak umur 18 bulan. Satu budak umur 18 bulan duduk terapung atas ayam. Selamat dia.
Budak tu daripada keturunan Kazakhstan, dijumpai oleh warga India yang ada di Phuket. Tu terapung macam ayam. Tuan-tuan bayangkan berapa hari makan tak ada, minum tak ada, apa tak ada. Allah saja simpan dia satu, nak bagi satu dunia tengok. Tengok, kun fayakun. Apa mau dia hidup, dia hidup. Malam kemarin dalam berita keluar, satu orang di Aceh terperangkap 5 hari. Terperangkap 5 hari bawah runtuhan yang berbagai-bagai dan sebagainya. Tak makan, tak minum, tak apa. Pasukan penyelamat jumpa hidup lagi. Tak boleh cakap. Benda-benda macam ni semua tak boleh cakap. Tuhan simpan satu contoh bagi semua orang tengok. Hari ni muka depan seorang abang star orang putih, muka depan masjid sebiji ada keliling habis ranah semua. Hari tu hak gempa bumi di Turki ke di mana tu, taruh masjid juga sebiji keliling ranah juga. Ni sahabat kita orang Tasik Kelugok ni, salah seorang anak dia meninggal seorang. Dia pun dalam metro ada keluar, dalam TV pun ada bercakap dan sebagainya. Dia pun pergi berkelah juga hari tu. Dia kata dia tengok dengan mata dia, nampak. Dia kata ada satu orang tengah duduk semayang atas bot, ada satu orang duduk semayang atas batu. Dia kata dia nampak ombak tu main. Dia kata main dekat semayang ni, ombak tu pecah dua. Pecah dua, sip kawah duduk semayang ni. Wallahualam. Kalau dia cerita betul, alangkah besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni hanya melihat, mendengar, membaca dan sebagainya, yang tiba kita nak ambil. Tidak ada guna kita tidur fokus duk cakap ni puak-puak ni patut kena, depa ni maksiat, depa ni jahat, apa benda? Apa faedah kita dapat? Kenapa tidak dilihat benda ni dari sudut Allah Subhanahu wa ta'ala nak bagi amaran, bukan dekat orang yang buat maksiat tu, dekat kita pun. Kita pun bukan baik sangat. Apa salahnya kita melihat benda-benda ni semua dari sudut Allah Subhanahu wa ta'ala nak bagi tahu, kata Islam ni agama, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din, agama di sisi Allah ni Islam. SMS tu hantar mereka saya pun macam-macam. Tsunami, TSUNAMI, T Tuhan, S sentiasa, U uji, N namun, A ada, M manusia, I engkar. Dia bagi mereka saya, Tuhan sentiasa uji, namun ada manusia engkar. Ini tsunami. Dia berkata, tak apalah, katalah apa pun. Yang tu tak salah. Kita nak buh huruf tu nak jadi apa buh bila. Kan? Selagi mana huruf-huruf tu kita pergi bubuh perkataan-perkataan yang membawa kita kepada insaf, alhamdulillah, cara salah tak mana. Tapi itu tafsiran. Cuma satu sahabat telefon ustaz, dia kata, benda ni ada kena mengena tak dalam Quran? Surah Maryam ayat 88 sampai 91. Satu sahabat telefon. Mana murid saya, lah ni jadi doktor. Bekerja di Port Kelang. Dia beritahu. Saya kata ayat apa? Kita tak hafal Quran. Ayat apa? Dia kata ayat 88 sampai 91. Jom ustaz tengok. Buka. Allah sebut dalam ayat tu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalu ittakhadhar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Sadaqallahul azim. 88 91 surah Maryam. Maksud dia apa? Tuhan kata waqalu ittakhadzar rahmanu walada. Dan orang-orang Nasrani, orang Kristian, mereka mendakwa Tuhan ada anak. Ada anak laki-laki. Laqad ji'tum syai'an idda. Sesungguhnya depa ni bila depa tuduh kata Tuhan ada anak laki-laki, depa ni telah membuat satu perkara yang idda, satu perkara yang sangat mungkar. Dituduh Tuhan ada anak ni kira cukup jahat. Pertuduhan yang jahat, yang dahsyat itu, Quran kata takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Tuhan kata tuduhan yang mengatakan Tuhan ada anak tu
hampir-hampir menyebabkan langit pecah, hampir-hampir menyebabkan bumi terbelah, hampir-hampir menyebabkan gunung runtuh semuanya. Orang Kristian dok kata Tuhan ada anak ni, tuduhan ni Tuhan cukup marah. Marahnya sampai ke peringkat hampir-hampir langit ada di atas tu pecah, hampir-hampir menyebabkan bumi ni pecah, hampir-hampir menyebabkan bukit runtuh, relai semua sekali. Anda'au lirrahmani walada, semata-mata kerana mereka menuduh Tuhan ada anak. Ayat 88 sampai 91 surah Maryam. Dia kata apa? Benda ni jadi 26 Disember, sehari selepas Nasrani merayakan hari mereka. Dia kata pula, Ustaz ingat tak? Dia kata peristiwa di Iran, bam dulu pun 26 Disember. Gempa bumi juga, bumi pecah juga. Dia tanya saya, ada kaitan ke Ustaz? Saya kata, wallahualam. Tak mau komen. Allah saja yang lebih tahu apakah cerita sebenarnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Inilah yang kata Quran ni. Quran ni, tang ni dia punya cantik. Jadi apapun tengok, oh Quran ada sebut. Jadi apapun tengok Quran ada sebut. Kita saja yang alfa, yang lalai, yang ghalib. Sedangkan benda ni Quran dah sebut 1400 tahun dulu Quran turun, benda ni sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma pengajaran di sebalik semua tanda-tanda kekuasaan Allah ni, pengajaran dia apa? Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 32, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza ghashiyahum maujun kazzulal da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin. Lambung ombak besar kazzulal, macam gunung punya ombak. Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Orang yang kena uji dengan bencana ombak besar lambung ni, masing-masing da'awullaha mukhlishina lahuddin. Masing-masing angkat tangan minta doa kepada Allah. Mukhlishina lahuddin. Ikhlas, seikhlas-ikhlas kerana agama. Tak boleh bercakap pun ada. Bila pergi tanya macam mana apa nak kata, tak boleh bercakap, hidung kembang-kembang teriak begitu ya. Tak boleh ni. Rasa betapa besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma najjahum ilal barri. Tuhan kata tapi mereka hak kena lambung ombak apa semua ni, ada di kalangan mereka kami selamatkan sampai di darat elok-elok, tak mati dalam ombak tu. Faminhum muqtasid. Tuhan kata tinggal sebahagian kecil aja yang masih tetap di atas jalan kebenaran. Tinggal setengah aja. Hak jaga waktu semayang hak apa, tinggal setengah aja. Hak sebahagian lagi pergi jadi kabur tadi. Wa ma yajhadu bi ayatina. Dan tidaklah orang yang engkar dengan ayat-ayat kami illa kullu khattarin kafur. Melainkan mereka ni adalah golongan yang tak setia kepada Tuhan, lagi engkar kepada Tuhan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kepada siapa-siapa pun, orang yang kena ataupun orang yang melihat ataupun orang yang mengikuti benda ni, ambil pengajaran. Dengan Tuhan tak boleh buat main-main. Kita kata kita orang Islam, kita ikut jalan Islam, ikut betul-betul. Tak mau dia buat main-main dengan Tuhan betul-betul ni, tak mau. Kita buat betul-betul supaya Allah lindungi kita bila malapetaka apa-apa main dan sebagainya. Pengajaran yang kedua, kita kena ingat Allah boleh buat apa saja dengan hukum kun fayakun dia. Pengajaran yang ketiga, kita kena ingat pesan Nabi. Nabi SAW bersabda, Nabi kata daripada Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu, kata dia Nabi SAW bersabda, la tuzhiri syamatata li akhik fayarhamahullah wa yabtaliyak. Atau kama qala, hadis riwayat At-Tirmizi. Nabi kata jangan siapa-siapa tunjuk seronok atas bencana yang menimpa saudara dia. Jangan hidup buat seronok, hidup buat apa cerita mah. Jangan ada siapa-siapa menzahirkan asyamatah, menzahirkan keseronokan, gembira pasal orang kena macam tu dan sebagainya. Jangan. Pasal apa? Fayarhamahullah. Takut-takut orang yang kena bencana tu mendapat rahmat Allah. Wa yabtaliyak. Tapi kamu yang duk buat gelak-gelak ke dia, kamu pula akan dibalak oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nak bagi puas hati kan, bab tsunami ni macam tu. Cerita Islam melihat apa isu pun, Islam dia melihat macam tu. Secara jujur kita melihat dan kita nak memahami benda yang jadi itu dari kacamata agama. Apa agama kata terhadap benda yang jadi macam-macam ni. Baik. Dia kata, dan tetapinya zuhud pada dunia dan bencikan itu bahawa tiada engkau lebih percaya dengan barang yang di dalam tangan engkau daripada barang yang di dalam tangan kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sampai bila-bila pun tak boleh duk berasa kita ni kemas dah, tanpa menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan duk ingat hari ni kita sihat, kita tak akan sakit. Itu maksud dia. Jangan duk ingat hari ni kita ada duit, kita tak akan jadi miskin. Itu makna dia. Jangan duk ingat hari ni kita pandai, kita tak akan jadi bodoh. Itu makna dia. Jangan duk ingat hari ni kita ada pangkat, sampai bila-bila pun kita akan duduk pada pangkat tu. Jangan ingat macam tu. Sebaliknya, dia kata jangan percaya dengan apa yang ada dalam tangan kamu. Percayalah apa yang ada di tangan kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni apa harta dan apa milik yang ada dalam tangan kamu, itulah yang tiada bergantung hatimu padanya. Duit kita ada banyak mana pun, jangan duk bergantung hati ke duit tu. Kita duk berasa dalam bank ada 50,000 duit simpanan kita, jangan berasa banyak. Tuhan dia hantar main satu penyakit, pergi hospital, dia kata kena 120,000 untuk nak berubat penyakit tu. Kita sama dengan orang tak ada duit. Kita duk berasa dalam akaun ada 50,000, duk berasa kejap dah kita ni, tak heran ke orang. Tuhan dia bagi satu sakit, pergi hospital, hospital kata sakit ni kalau nak kena 120,000. Habis kita. 50,000 tak ada makna. Tuhan dia boleh ajak kita macam tu. Bahkan yang kamu bergantung itu barang yang di dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bergantung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semayang, sujud, dalam sujud tu minta dalam hati ni, minta ya Allah redha kita jadi orang Islam, jadi hamba dia. Ya Allah bagi kita sihat afiat. Itu kita nak minta. Selama-lama kita tak akan berasa sombong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jikalau demikian itu, bernamalah kamu itu orang yang zahid. Kalau kita ada ingat macam tu, ingat kita bila-bila pun tak kuat, yang kuat ni Allah. Kita ni zahid sebenarnya. Maka apakala tidak kamu bergantung dengan hartamu dan apa kekuasaanmu, dan bergantung kamu kepada Tuhan sahaja, maka tentulah kamu menjunjung segala suruh Tuhan dan menjauhkan segala tegahnya. Kalau kita sentiasa duk ingat diri kita ni berhajat kepada Tuhan, sampai bila-bila pun kita dengar apa yang Tuhan suruh buat, kita buat. Pasal apa? Pasal kita berhajat dekat dia. Kalau kita lawan dia, esok kita minta apa dia tak bagi ke kita. Kalau kita anak dia kita rasa kita bergantung kat pak kita, kita tak akan lawan cakap dia. Kalau kita lawan cakap dia, dia tak tolong kita. Itu cara dia. Dan apa hartamu semuanya, jikalau sebagaimana banyak sekalipun, maka tentulah niat kamu penolong bagi menyempurnakan dan menjunjung suruh Allah dan menjauhkan tegah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana ada harta pun, kita selama-lama akan taat kepada Allah. Dan jadilah hatimu sebulatnya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Sabda Nabi SAW lagi, wa antakuna fi thawabil musibah idza anta usibta biha arghaba fiha law ubqiyat lak. Maksudnya, dan bahawa adalah engkau lebih suka akan pahala kerana ditimpa bala dan musibah. Yang ni apabila engkau dikenakan akan dia, engkau suka kiranya dikekalkan bagimu. Itu dia. Kita ni nak sampai ke peringkat apa? Bila Tuhan uji kita dengan musibah, kita reda. Ada dalam ramai-ramai yang kena tu seorang. Mana tempat tak tahu. Dia pergi jawab apa? Bila orang tanya dia, anak dia mati. Perempuan. Anak dia mati. Dia kata, kak yang kak tak puas hati ni. Dia kata, pasal apa ni ramai-ramai budak-budak duk ada, pasal apa anak kak yang pergi mati? La ilaha illallah. Kita tahu dia tenggelam punca. Tapi tenggelam punca pun jangan kata lagu tu. Kan? Tapi keadaan dia tu, mental dia pada masa tu menyebabkan dia pergi cakap lagu tu. Dia kata ramai ni, berapa ramai budak-budak ada ni, dia kata pasal apa anak kak yang pergi mati? Kacau. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan begitu. Redha sudah.
Redha sudah. Benda jadi dah. Tuhan takdirkan benda ni jadi, alhamdulillah, kita redha. Tentu ada hikmah di sebalik dia. Lagu tu punya cakap sudah. Kita dah hilang di atas dunia ni satu permata hati. Anuh hilang. Tapi kita masih lagi mengharapkan ganti di akhirat itu. Kalau sekiranya kita boleh redha dengan apa yang Tuhan bagi lah ni. Tapi kalau atas dunia hilang, kita pergi buat cakap lagu tu, akhirat pun dia tak bagi ganti. Hilang dua-dua. Dunia hilang, akhirat tak boleh apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata yang ni, dia kata bala bencana yang kena kepadamu itu, maka suka pada hatimu. Sehingga jikalau dikekalkan ke atas dirimu, itu pun suka juga kepadamu. Kalau boleh sampai lagu tu. Kena macam mana pun, hati nak berontak macam mana pun, tekan dia, bagi dia redha dengan apa yang Tuhan bagi. Tekan dia kata. Lebih daripada sukakan segang, segak dan tidak kena apa bala bencana. Lebih baiklah Tuhan uji kita. Lama-lama sekali dia uji kita. Maka selalu kita ingat ke dia. Berbanding dengan tak pernah kena uji apa, lupa, hanyut, tak tahu lepas ke mana. Gitu. Maka jikalau engkau ada yang demikian itu, maka sesungguhnya engkau itu bernama orang yang zahid. Tuan-tuan, bila dia main ni, hak tsunami ni tuan-tuan, semua orang kira sejurih lah. Kalau tak kekal lama pun sejurih, konsert pun batal habis. Sekurang-kurangnya ada tu, kebaikan tu ada. Sekurang-kurangnya dengar, tak boleh ni, batal. Tak boleh ni, Tuhan marah ni. Nak buat lagi kan dia kata. Dia hantar main lagi sekali sampai Kuala Lumpur pun dia kopi habis. Boleh tak boleh Tuhan nak buat begitu? Boleh tuan-tuan. Jangan kata Tuhan tak boleh buat. Jangan tu kata mujur kita duduk tengah darat. Jangan cakap. Darat, cara darat dia buat bagi. Tepi laut, cara tepi laut. Tengah darat, cara tengah darat. Duk main ikut atas angin, cara atas angin. Kira semua pun hak Tuhan semua. Semua pun hak Tuhan. Tuhan nak buat lagu mana pun Tuhan boleh buat. Adalah lebih baik kita surrender depan Tuhan. Ya Allah, kita ni hamba yang kerdil, yang kecil, mengharapkan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lindungi kami daripada malapetaka yang menimpa. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis gharib. Dan tiada kami ketahui melainkan daripada ini wajah. Masalah, dia kata dunia itu sepatutnya banyak mana diambil oleh orang yang zahid. Sebenarnya perkara ini telah diajar oleh Nabi supaya seseorang itu senang hati tinggal di dalam maqam zahid itu. Iaitu dikhabarkan Nabi kita 3 perkara saja yang sayogia bagi orang yang di dalam maqam zahid itu. Maka yang lebih daripada 3 perkara itu tidak masuk di dalam zahid, ataupun tidak sayogia bagi orang yang zahid itu mengambilnya. Maka pengajaran Nabi itu ada tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Uthman bin Affan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa li ibni Adam haqqun fi siwa hadhihi al-khisal. Diriwayatkan oleh seorang khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi menantu Nabi, nama dia Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada bagi anak Adam yang di dalam maqam zahid itu sayogia kepadanya pada lain daripada ini segala perkara. Iaitu yang pertama, baitun yaskunuh, wa thawbun yurawi auratah, wa jilful khubzi wal ma'. Pertamanya, rumah tempat ia tinggal, duduk berdiam di dalamnya supaya terpelihara diri daripada sejuk dan panas dan daripada kena mudarat binatang yang ditakuti atau apa-apa yang disukai. Nabi kata 3 benda ni benda yang menjadi keperluan asas manusia. Kita nak jadi manusia zahid, manusia yang tak tamak dunia pun, 3 benda ni bagi ada. Nabi kata. Apa dia? Yang pertama ada rumah. Rumah ni keperluan asas. Kalau sampai rumah pun tak ada, kacau. Nabi ada rumah. Maka kita pun kena usaha, kerja, cari rezeki, ada duit, buat rumah. Rumah ni keperluan yang disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Yang pertama dia kata baitun yaskunuh. Rumah untuk dijadikan tempat kita tinggal. Kerana rumah itulah tempat kita nak duduk, nak berteduh daripada panas, nak duduk, nak berteduh, nak selamat daripada cuaca sejuk dan daripada kena mudarat binatang yang ditakuti dan benda yang tidak disukai. Rumah ni tempat kita nak berlindung. Tentu cuba tengok apa nak jadi ni. Kiamat ni dekat dah.
Dubai, negeri Arab, panas, terik, padang pasir, turun salji. Pening lah kepala ni orang-orang yang terlibat dalam bidang-bidang geografi, dalam bidang-bidang geologi, yang terlibat dalam bidang apa, sistemologi, apa nama pun macam-macam. Entah nak sebut ilmu punya banyak dalam dunia ni. Mereka pun payah nak bercakap lah ni. Pasal apa? Pasal dia banyak duk jadi. Akhir-akhir ni dia banyak duk jadi benda yang menyalahi daripada biasa. Negeri Arab panas terik dan sebagainya. Dulu setakat Libya saja, Libya ni, sebahagian daripada Libya ni gurun Sahara. Tiba-tiba di gurun Sahara tu lah ni sudah ada dengan sistem pengairan dan sudah jadi kebun dan ditanam sayur di gurun Sahara. Satu benda yang mungkin 20 tahun dulu, 30 tahun dulu, 50 tahun dulu orang tak pernah sangka benda ni nak jadi. Kalau pergi Habang pun orang kata gila. Seperti mana lagi dulu, lagi 100 tahun dulu, kalau cerita kata besi boleh duduk terbang buat atas angin, orang tak percaya. Hari ni kapal terbang boleh terbang atas angin. Macam mana 50 tahun dulu bila bercakap kata gurun Sahara ni satu hari boleh jadi kebun sayur, orang tak percaya. Tapi hari ni di sana sudah ada kebun sayur. Macam mana dulu kalau bercakap kata negeri Arab ni nak turun salji, orang tak percaya. Tiba-tiba kemarin dia abang kata Dubai diterima salji. Tak boleh lah, tak boleh cakap lah. Pasal apa? Pasal tertakluk kepada hukum kun fayakun. Kun fayakun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka rumah perlu untuk dijadikan tempat kita nak berlindung, dia kata. Dan yang keduanya, benda yang perlu, yang tak dapat tidak, hang zahid, alim, kuat agama macam mana pun, benda ni bagi ada. Apa dia? Yang kedua, kain nak menutup dia akan aurat dia. Kerana aurat itu apabila keluar dia, maka jadilah tiada bezanya dengan binatang ataupun haiwan. Yang kedua, kain kena ada. Sampai kain nak pakai pun tak ada, kacau. Kain kena ada. Dia kata, yakni sama-sama bertelanjang. Bahkan telanjang menatang tu ada manis rupanya. Tapi telanjang manusia tu menghuduhkan rupa dan menghilangkan malu. Lembu, kalau dia tak pakai baju, memang lembu tak pakai baju. Kalau kita pergi bagi sentung kain pelekat bagi pakai pun tak elok. Lembu elok tak tahu pakai apa. Dan memang Tuhan buat dia bagi sesuai lagu tu. Tapi manusia ni Tuhan buat sesuainya berpakaian. Bila tidur buka ni uduh. Tengok Tuhan ada keluar berapa kali dalam TV hari tu orang putih yang kena kokong tu. Allah uduh sungguh. Di Phuket. Kan? Anak dia kata lah pakcik tu pakai lagu tu aja. Pakcik dia panggil. Kontor lah. Kokong lari daripada ayah. Tak elok lah manusia bila pakai lagu tu, tak elok. Sebab apa? Sebab hak layak tak ada pakaian ni menatang. Menatang ni bila tak ada pakaian manis. Dia kata. Tapi manusia bila tak ada pakaian uduh. Tuhan buat tu elok dah. Peraturan menutup aurat tu elok dah. Maka menyediakan pakaian untuk nak buat pakai ni, ini adalah satu keperluan bagi semua manusia. Ketiganya dia kata roti kasang ataupun roti dengan tiada lauk dimakan akan dia dan juga ayam. Yang ketiga, makanan kena ada lah. Makanan kena ada dalam rumah. Tak ada pun ayam kena ada, boleh duk minum. Ataupun nak cantik sikit, ada roti boleh makan dengan ayam, itu dah cantik. Nabi SAW, Nabi kita cerita di masjid Kepala Batas dulu, Nabi isteri sampai berapa. Nabi dalam ramai-ramai isteri Nabi kahwin ni, sekali aja yang Nabi kahwin yang kenduri itu dibuat hebat. Iaitu apa? Iaitu kenduri makan roti dengan kuah daging. Itu paling hebat. Kita hari ni 7 hari 7 malam lah. Kalau kata hebat, 7 hari 7 malam. Ahad biasa ni start daripada 11 tengah hari sehinggalah ke malamnya. Hebatlah. Nabi sendiri kahwin tu roti dengan kuah daging. Itu paling hebat. Ya. Maknanya apa? Makanan ni kena ada. Itu aja. Makanan kena. Kalau dalam rumah ada ayam, ada roti, sudah kira okey. Kalau ada lebih, itu sudah kira baik. Kalau berlebih-lebih, elok diberi pada orang pula. Dia begitu. Kerana dengan makan itu boleh membetulkan pinggang dan boleh berdiri. Makan ni untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kita makan ni nak bagi ada tenaga, nak boleh
main mengaji, main masjid, semayang, boleh duduk semayang berdiri elok dan sebagainya. Itu tujuannya. Dan boleh kuat kepada beribadah. Dan ayat itu pun penolong bagi berbuat ibadah juga. Begitu juga dengan ayat. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk mengumpul harta dan membanyakkan harta itu melalaikan daripada buat ibadah. Bila terlampau sangat, dia kata ibadah ni jadi lalai. Wallah. Jadual yang diedarkan tu ada 5 masjid saja. 5 masjid tu adalah kerana masjid-masjid lain belum lagi mengesahkan. Dia tak mengesahkan lagi nak sambung kuliah. Jadi dia memang dia punya adab dia macam tu. Pasal kita ni nak pergi mengajar di tempat orang, kita kena tunggu masjid kata okey, ustaz mai sambung balik baru saya boleh pergi. Bila tak ada green light lagu tu, tentu saya pandai-pandai nak keluar dalam jadual edar, tak boleh lah. Tak boleh, itu memang cara dia. Jadi masjid-masjid yang selepas jadual diedarkan baru berhubung. Oh ustaz, pasal apa kami tak ada? Saya kata tunggu bulan 2. Saya kata tunggu bulan 2. Jadi, kalau tidak lagi jadual keluar, dia jadi keliru lagi. Ada orang kata saya punya tak ada, pasal apa saya jadi mana yang terlambat, kita kata second round baru masuk. Dia macam tu. Memang selalu pun macam tu. Yang lepas-lepas saya telefon, ada setengah masjid saya telefon. Dia pun tanya, ni kuliah nak mula lagi ke tak? Tak apa cantik. Nampak tak apa cantik. Kita pula nak pergi mengajar sangat. Kan? Jadi adab. Kita bercakap tentang adab. Adabnya begitu. Jadi masjid mana pun, dia kena beritahu lah. Kata, okey ustaz, kuliah kita boleh mula, saya pergi. InsyaAllah. Kan? Kita tak boleh rumah orang. Kita tak boleh, kita main pula nak ambil, nak mikrofon, nak pakai, nak apa, kita tak mahu. Satu. Yang kedua, dia menjadi satu tempoh masa untuk mana-mana masjid. Ni saja saya cakap lah. Tolong sampai-sampaikan. Jadi satu tempoh masa untuk mana-mana masjid. Manalah nak tahu penyampaian kita ni ada telinga boleh dengar, ada telinga dia tak selesa dengar dan sebagainya, kita tak tahu. Ada setengah orang kita bercakap macam tu dia okey, ada setengah orang dia kata kasar. Tak boleh tentu. Jadi kalau ada mana-mana masjid yang dia rasa tak selesa, misalnya dengan kuliah kita, dia tak selesa, maka bila dia tak mengesahkan balik kuliah untuk dimulakan, mana kita faham kata kita ditamatkan gitu. Jadi senang macam tu. Jadi kadang-kadang masjid nak abang suruh berhenti, dia tak boleh nak abang, tapi mungkin sama-sama dia duduk bincang, dia buat macam mana lemah dia ni duduk main mengajar. Kod ada. Jadi ini time yang cantik lah. Ini time yang cantik. Jadi bila tak dihubungi, bermakna tak disukai. Begitu. Kan? Jadi senang macam tu. Jadi, dan saya pun rasa selesa, dan saya harap masjid juga rasa selesa. Begitu. Dan ada juga masjid-masjid yang kita minta tangguh. Ada sebab-sebab yang tertentu kita minta tangguh. Pasal apa? Ada ketidakselesaan di masjid tu kerana pembinaan apa-apa dan sebagainya. Jadi kalau orang pergi jadi payah, parking payah, nak masuk payah kok ni, jemaah pun nak pergi tak selesa. Jadi okey, kita dah tunggu sampai selesai apa punya kerja, esok baru kita start balik. Tu ada tempat-tempat yang macam tu. Jadi kepada tuan-tuan yang dapat jadual tu, kalau ada orang tanya, pasal apa ni nampak dia ni kena duduk surut ni jadual kuliah dia ni, kan? Manusia, Tuhan bagi seorang satu mulut, seorang satu lidah, dia pun boleh bercakap apa dia nak cakap. Dia cakap benda betul, kata betul tu, dia tak kira, dia nak cakap kan. Dia kata nampaklah ni duk jadi korporat bagus mengajar pun korang, pun dia boleh bercakap. Ataupun dia bercakap nampak orang makin banyak tak suka kat dia, masjid pun duk potong banyak, pun dia boleh cakap. Tapi dua-dua cakap tu pun tak betul. Tak betul. Dan saya pula tak suka nak tidur habang macam gitu lagu ni, tak lah. Kan? Cerita dia macam tu aja. Kita cuti panjang sebenarnya, kita cuti 2 bulan lebih. Jadi bila cuti 2 bulan lebih, nak sambung balik, saya memerlukan masjid jemput balik untuk saya nak pergi.
Kan? Dan jangan ada pula saat ni kata mengajar orang lain tak gaduh duk jemput-jemput. Mai tak boleh, adab tak kena. Adab tak kena. Bagi saya itu adab tak kena. Orang tak panggil kita pergi, kalau kita duduk pergi nak mengajar, itu adab tak kena. So kita belajar. Saya ingat di surau Bagan Tambang buat dulu kita dah baca adab-adab menuntut ilmu. Kita dah baca dah hadis-hadis Nabi apa semua, kita kena ikut adab tu. Kita kena ikut. Supaya bila mengaji dalam keadaan beradab, keberkatannya lebih. Keberkatannya lebih. Dan mudah-mudahan ilmu kita belajar tu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Mudah-mudahan begitu. Jadi saya minta maaf kepada semua pihak. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.